Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 8 pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Di bawah tajuk kecilnya, Akta Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Sukan untuk Perpaduan. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, di bawah pembangunan dan perpaduan bangsa ada 5 tajuk yang akan dipelajari, iaitu rukun negara, dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan, Akta Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Sukan untuk Perpaduan. Hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut 3 tajuk, iaitu Akta Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Sukan untuk Perpaduan. Baiklah, kita lihat dulu Akta Bahasa Kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah termaktub dalam Perkara 152. Perkara berapa? 152 Perlembagaan PTM 1957. Ianya bertujuan memartabatkan bahasa Melayu dan menjamin perpaduan rakyat antara kaum. Akta Bahasa Melayu ni terletak dalam perlembagaan di bawah perkara apa? Perkara 152. Ada apa tujuan? 2 tujuan. Memartabatkan bahasa Melayu dengan menjamin perpaduan rakyat. Okey, langkah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau memajukan bahasa Melayu. Ada 4 langkah yang wajib. Nak jadikan bahasa Melayu bahasa kebangsaan kena bermula di peringkat sekolah. Ingatlah, nak jadikan bahasa Melayu bahasa kebangsaan kena bermula di peringkat mana? Peringkat sekolah. Bila disebut sekolah, sekolah bermula daripada sekolah rendah. Betul ke sekolah bermula daripada sekolah rendah? Semua pelajar-pelajar mengaji sekolah bermula daripada peringkat mana? Peringkat menengah tu ke rendah dulu? Ya, peringkat sekolah rendah dahulu. Jadi sekolah rendah Inggeris yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat. Lepas sekolah rendah masuk kepada sekolah menengah. Sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ditubuhkan. Di mana ada 3 sekolah, iaitu Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Sekolah Sultan Abdul Halim. Kemudiannya, semua sekolah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada tahun 1982. Bila semua sekolah guna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar? Tahun 1982, menggantikan bahasa Inggeris. Last sekali, lepas sekolah menengah masuk kepada universiti. Universiti apa yang tubuhkan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar? Universiti Kebangsaan Malaysia. Ingatlah, nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mesti bermula di mana? Bermula daripada sekolah. Bila disebut sekolah, mula-mula kita masuk sekolah apa dulu? Sekolah rendah. Habis sekolah rendah, sekolah menengah. Kemudian bila diperkenalkan dekat semua sekolah? Pada tahun 1982. Habis sekolah menengah, kita masuk kepada universiti. Jadi universiti apa yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar? Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi ingat, ada 4 langkah wajib untuk menjadikan bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Mula-mula di sekolah rendah. Jadi sekolah rendah Inggeris yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu. Habis sekolah rendah masuk kepada sekolah menengah. Sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar diwujudkan. Ada berapa sekolah? Ada 3 sekolah. Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Sekolah Sultan Abdul Halim. Ya, kemudiannya diperkenalkan di semua sekolah pada tahun bila? 1982. Dan last sekali, universiti apa yang menggunakan bahasa pengantar sebagai bahasa Melayu diwujudkan? Universiti Kebangsaan Malaysia. Cikgu ulang balik dah. Ada berapa langkah wajib menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Ada 4 langkah. Bermula daripada sekolah rendah, kemudian sekolah menengah,
Kemudiannya semua sekolah dan last sekali UKM diwujudkan. Okey, manakala langkah tambahan yang lain ada 6 lagi. Tengok. Yang pertama adalah Minggu Bahasa, yang kedua adalah Bulan Bahasa, yang ketiga Akta Bahasa Kebangsaan, yang keempat Dewan Bahasa dan Pustaka diwujudkan, yang kelima Mahkamah menggunakan bahasa Melayu, dan yang keenam slogan Bahasa Jiwa Bangsa. Apa formula untuk 6 tambahan langkah-langkah ni? Minta buka mata depan mak sopan. Minta buka mata depan mak macam mana? Buka secara sopan. Macam mana buka mata secara sopan? Okey, kita lihat penerangan formula. Minta merujuk pada minggu persamaan pada huruf MIN. Minta minggu. Buka merujuk pada bulan persamaan pada huruf BU. Buka bulan. Mata merujuk pada akta. Akta ni ada dua sebutan. Ak dengan ta. Cikgu ambil sebutan yang kedua dah sama, iaitu ta. Jadi mata merujuk pada akta. Depan merujuk pada dewan. Cikgu bang huruf W. Ejaan dewan, tengah-tengah dia ada huruf W. Huruf W digantikan dengan huruf P. Depan dewan. Mak merujuk pada mahkamah, persamaan pada huruf MA di depan. Mak, mahkamah. Dan last sekali sopan merujuk pada slogan, persamaan pada huruf S, O dengan AN di belakang. Sopan, slogan. Jadi apa formula langkah-langkah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Minta buka mata depan mak sopan. Minta adalah Minggu Bahasa. Buka bulan bahasa. Mata adalah Akta Bahasa Kebangsaan. Depan adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Mak adalah Mahkamah menggunakan bahasa Melayu. Sopan adalah slogan, iaitu Bahasa Jiwa Bangsa. Ingatlah, nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, ada 4 yang wajib dulu kena ingat. Ada 4 perkara yang wajib kena ingat, dan 4 perkara ni kena tulis dahulu sebelum bawa masuk formula. Apa 4 perkara tu? Nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kena bermula daripada sekolah rendah. Habis sekolah rendah, sekolah menengah diwujudkan. Kemudiannya, semua sekolah menggunakan bahasa Melayu pada tahun 1982. Kemudiannya, habis sekolah menengah masuk universiti. Universiti pun menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. UKM. Kemudian bawa masuk formula. Apa formula untuk langkah-langkah yang lain? Minta buka mata depan mak sopan. Okey, seterusnya kita lihat dasar kebudayaan kebangsaan. Di bawah dasar kebudayaan kebangsaan ni ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama latar belakang, yang kedua objektif, dan yang ketiga prinsip. Okey, kita lihat latar belakang dulu. Latar belakang dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan lahir daripada Kongres Kebudayaan Kebangsaan, anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada tahun 1971. Nama pun Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Yang paling penting adalah perkataan kebudayaan. Sebab tu kebudayaan. Bila disebut kebudayaan, ejaan dia bermula daripada huruf K. Ingat tak, ejaan kebudayaan bermula daripada huruf apa? Huruf K. Sebab tu dasar kebudayaan kebangsaan lahir daripada Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Ejaan kongres bermula daripada huruf apa? Huruf K juga. Dasar kebudayaan kebangsaan lahir melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Anjuran siapa? Anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kementerian pun ejaan bermula daripada huruf K. Jadi dasar kebudayaan kebangsaan paling penting huruf apa? Huruf K. Kenapa huruf K? Sebab ejaan kebudayaan bermula daripada huruf K. Jadi dasar kebudayaan kebangsaan lahir melalui Kongres, iaitu ejaan bermula pada huruf K juga. Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang dianjurkan oleh siapa? K juga, iaitu Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ingatlah, dasar kebudayaan kebangsaan paling penting huruf apa? Huruf K. Kenapa huruf K? Sebab ejaan kebudayaan bermula daripada huruf K. Jadi ada berapa huruf K? Ada 3 huruf K. Yang pertama, dasar kebudayaan kebangsaan lahir melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Kongres ni dianjurkan oleh siapa? Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tengok apa tujuan dasar kebudayaan kebangsaan diwujudkan.
Tujuannya adalah untuk menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia. Ianya berkaitan dengan identiti negara Malaysia, identiti negara kita sendiri. Nak membentuk atau mengekalkan identiti negara Malaysia. Jadi cikgu ulang balik lah. Latar belakang dasar kebudayaan kebangsaan paling penting huruf apa? Huruf K. Kenapa huruf K? Kerana ejaan kebudayaan bermula daripada huruf K. Sebab tu tajuk apa kita belajar? Dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan lahir melalui huruf K yang pertama apa? Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Anjuran siapa? Anjuran K yang seterusnya, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Apa tujuannya? Tujuan diwujudkan dasar kebudayaan kebangsaan adalah untuk menjadi panduan, membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia. Okey, yang kedua kita lihat objektif dasar kebudayaan kebangsaan. Ada dua objektif utama. Yang pertama, memperkukuhkan perpaduan melalui kebudayaan. Dan yang kedua, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Jadi ada berapa objektif? Ada dua objektif. Perpaduan dan juga kepribadian. Okey, last sekali kita lihat prinsip dasar kebudayaan kebangsaan. Yang pertama, kebudayaan rantau asal Melayu sebagai tunjang. Ya, apa yang jadi tunjang kepada kebudayaan? Iaitu kebudayaan rantau asal Melayu. Ya, kebudayaan yang menjadi asal kepada orang Melayu menjadi tunjang kebudayaan dasar kebudayaan kebangsaan. Yang kedua, agama Islam sebagai unsur terpenting. Dan yang ketiga, unsur kebudayaan lain yang wajar diterima. Ya, kebudayaan lain yang wajar saja kita terima. Jadi apa formula untuk prinsip dasar kebudayaan kebangsaan? Asal tulang Ahmad wayar. Asal tulang Ahmad daripada mana? Daripada wayar. Okey, tengok penerangan formula. Asal merujuk pada asal juga. Tulang merujuk pada tunjang. Persamaan ejaan tulang dengan tunjang bermula daripada huruf T dengan U. Tulang, tunjang. Ahmad merujuk pada agama. Persamaan pada huruf A di depan. Ahmad, agama. Wayar merujuk pada wajar. Ejaan wajar ada huruf J di tengah-tengah. Wajar. Cikgu bang huruf J tu ganti kepada huruf Y. Wayar, wajar. Jadi apa formula prinsip dasar kebudayaan kebangsaan? Asal tulang Ahmad wayar. Asal tu merujuk pada apa? Kebudayaan rantau asal Melayu. Asal daripada mana? Kebudayaan ni berasal daripada mana? Berasal daripada Melayu. Tulang tu apa? Sebagai tunjang. Asal tulang Ahmad. Ahmad tu adalah agama Islam sebagai unsur yang terpenting. Dan last sekali wayar tu apa? Wayar tu adalah wajar. Apa yang wajar? Kebudayaan lain yang wajar diterima. Ya. Jadi apa formula prinsip dasar kebudayaan kebangsaan? Asal tulang Ahmad wayar. Asal tu apa? Asal kebudayaan yang berasal daripada Melayu ataupun Kepulauan Melayu. Tulang, tunjang. Ahmad, agama Islam. Unsur terpenting. Wayar adalah wajar. Apa yang wajar? Kebudayaan lain yang wajar diterima. Okey, last sekali kita lihat. Sukan untuk perpaduan. Macam mana sukan nak membentuk perpaduan? Sukan mestilah dibuka kepada pelbagai kaum. Ingatlah macam mana sukan nak membentuk perpaduan? Jadi sukan kena dibuka kepada pelbagai kaum. Kemudiannya wujudnya kurikulum di semua sekolah untuk pelbagai kaum. Ya. PK Koko tu, penolong kanan kurikulum tu diwujudkan adalah untuk menguruskan aktiviti kurikulum bagi semua kaum yang ada di sekolah. Jadi apa guna kurikulum? Untuk mewujudkan aktiviti sukan bagi semua kaum. Aktiviti sukan, aktiviti persatuan, aktiviti kelab bagi semua kaum yang belajar di sekolah tu. Kemudiannya diwujudkan majlis sukan sekolah-sekolah di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Dan last sekali Sukma diwujudkan 2 tahun sekali untuk
mengeratkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri. Jadi semua ada berapa langkah sukan untuk perpaduan? Ada 4 langkah. Yang pertama, sukan dibuka kepada pelbagai kaum. Yang kedua, co-curriculum diwujudkan di semua sekolah. Yang ketiga, wujud majlis sukan sekolah-sekolah. Dan yang keempat, SUKMA 2 tahun sekali. Jadi apa formula sukan untuk perpaduan? Suka, kulum, M&M, semua. Suka, kulum, coklat apa? Coklat M&M, semua. Jadi suka tu merujuk pada sukan. Sukan ni cikgu buang huruf N di belakang menjadikannya suka. Kulum merujuk pada co-curriculum. M&M, coklat M&M ni ejaan dia bermula daripada huruf M. Jadi M&M ni merujuk pada majlis. Semua merujuk pada SUKMA. Persamaan pada huruf S dengan A di belakang. Semua SUKMA. Jadi apa formula sukan untuk perpaduan? Suka, kulum, M&M, semua. Suka kulum coklat apa? Coklat M&M. Berapa banyak? Semua sekali. Tengok, suka tu merujuk pada sukan dibuka kepada pelbagai kaum. Kulum merujuk pada co-curriculum diwujudkan di semua sekolah. M&M merujuk pada majlis. Sebab ejaan M&M bermula daripada huruf M. Jadi majlis sukan sekolah-sekolah diwujudkan di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Semua merujuk pada SUKMA 2 tahun sekali. Okey, kita lihat analisis kegerapan 48 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Tengok, yang warna merah tu adalah SPM sebenar, yang kuning tu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenar yang warna merah tu dulu. 2010 naik, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 naik, 2014 naik, 2015 naik, 2016 naik, 2017 naik, 2018 pun naik dan 2019 pun naik. 2020 berkemungkinan akan naik. Tolong bagi perhatian juga untuk semua tajuk dalam bab 8. Tengok SPM ulangan yang warna kuning. 14 ulangan naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan naik balik, 19 ulangan pun naik. Jadi 2020 berkemungkinan juga akan naik dalam SPM ulangan. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna merah tu. Cikgu ulang dia punya trend lah. Naik, tak naik, tak naik, 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 naik dan naik. 2020 berkemungkinan juga akan naik lagi. Jadi tolong bagi perhatian untuk bab 8. Okey, tengok analisis kekerapan tajuk. Tajuk apa kita belajar tadi? Ada 3 tajuk kita belajar tadi. Iaitu Akta Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dengan sukan untuk perpaduan. Setakat sampai ke hari ini, 3 kali SPM sebenarnya ditanya. Iaitu tahun 2013, kemudiannya 2014. Selang setahunnya ditanya balik. 2013 ditanya Akta Bahasa Kebangsaan. 2014 ditanya SUKMA. Kemudiannya lompat pula kepada tahun 2018. Selang 4 tahun, dia tanya pula Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Bermaksud sampai ke hari ini tak tanya lagi 3 tajuk tu secara serentak. Ataupun dia tanya 2 tajuk secara serentak. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk 3 tajuk ni. Akta Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dengan sukan untuk perpaduan. Berkemungkinan pada tahun 2020 ni dia akan tanya 3 tu secara serentak ataupun dia tanya 2 sahaja secara serentak. Manakala SPM ulangan baru ditanya sekali saja iaitu 2017 ulangan berkaitan dengan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dia nyatakan 2 prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Apa kehendak soalan? Prinsip dasar kebudayaan kebangsaan. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Asal tulang Ahmad wayar. Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jadi jawab terus ya. Tak payah buat ayat dah. Jadi ingat balik. Asal tu apa? Kebudayaan berasal dari Kepulauan Melayu ataupun kebudayaan rantau asal Melayu. Tulang tu apa?
sebagai tunjang. Jadi tulis kebudayaan rantau asal Melayu sebagai tunjang. Asal tulang Ahmad. Ahmad tu apa? Agama Islam. Agama Islam sebagai unsur terpenting. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Apa dia? Ingat balik formula. Asal tulang Ahmad, wayar. Ya, wayar tu adalah wajar. Apa yang wajar? Kebudayaan lain. Jadi jawapan 3 Roman tambah di situ. Kebudayaan lain yang wajar diterima. Ingatlah dalam sejarah digalakkan setiap pelajar menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi bagilah jawapan lebih, tak salah pun. Sebab kita nak keluar periksa dalam keadaan was-was ke puas-puas. Kalau nak puas-puas, bagi jawapan lebih. Okey, tengok soalan B. Apakah langkah yang dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Apa kehendak soalan? Langkah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Langkah nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ingatlah, bermula di mana? Bermula di sekolah. Sekolah ni bermula daripada peringkat sekolah rendah. Habis sekolah rendah masuk sekolah menengah. Kemudiannya semua sekolah. Last sekali, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roma, 2 Roma tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembukanya, langkah yang dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ialah sekolah rendah Inggeris yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua. Lepas sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ditubuhkan seperti Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Sekolah Sultan Abdul Halim. Titik. Lepas kedua, ketiga. Lepas sekolah menengah, mula-mula sekolah rendah, kemudian sekolah menengah, kemudiannya semua sekolah. Semua sekolah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Pada tahun 1982 menggantikan bahasa Inggeris. Habis sekolah menengah, universiti. Lepas langkah ketiga, langkah keempat, Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ada lagi tak langkah-langkah yang lain? Ada lagi. Ingat balik formula. Formulanya apa? Minta buka mata depan mak sopan. Minta tu apa? Minggu bahasa. Buka tu apa? Bulan bahasa. Minta buka mata tu apa? Akta bahasa kebangsaan diwujudkan. Depan tu apa? Dewan Bahasa dan Pustaka. Mak tu apa? Mahkamah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Last sekali sopan tu apa? Slogan bahasa jiwa bangsa. Okey, last sekali tengok soalan C. Berdasarkan pandangan anda, bagaimanakah sukan dapat mengeratkan perpaduan kaum? Apa kehendak soalan? Bagaimanakah dulu? Bagaimanakah merujuk pada cara ataupun langkah? Apa kehendak kedua? Sukan mengeratkan perpaduan kaum. Ada formula tak sukan mengeratkan perpaduan kaum ni? Ada. Apa formulanya? Suka kulum M&M semua. Suka kulun coklat apa? Coklat M&M. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roma, 2 Roma tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembukanya, cara sukan dapat mengeratkan perpaduan kaum ialah sukan dibuka kepada pelbagai kaum. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Co-curriculum diwujudkan di semua sekolah untuk pelbagai kaum. Lepas kedua, ketiga koma. Majlis sukan sekolah-sekolah ditubuhkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Lepas ketiga, keempat, sukma diwujudkan 2 tahun sekali. Okey, kita lihat. Akhirnya kita lihat contoh soalan esei. Soalan esei markahnya 488. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dahulu. Soalan A ditanya, nyatakan langkah-langkah yang telah dilaksanakan bagi memartabatkan bahasa Melayu. Apa kehendak soalan? Langkah-langkah memartabatkan bahasa Melayu. Ingatlah, nak memartabatkan bahasa Melayu bermula daripada mana? Bermula daripada sekolah rendah. Habis sekolah rendah, sekolah menengah. Kemudiannya semua sekolah. Dan last sekali, penubuhan UKM. Okey, seperti biasa, soalan esei wajib ada pembuka. Jadi pembukanya, langkah-langkah yang telah dilaksanakan bagi memartabatkan bahasa Melayu ialah sekolah rendah Inggeris yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma.
Habis sekolah rendah, sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ditubuhkan seperti Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Sekolah Sultan Abdul Halim. Lepas ketiga, semua sekolah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada tahun 1982 menggantikan bahasa Inggeris. Dan lepas keempat. Habis sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian semua sekolah dan last sekali, Universiti Kebangsaan Malaysia diwujudkan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ada lagi tak langkah-langkah lain? Ada formula dah. Ada apa formulanya? Minta buka mata depan mak sopan. Minta tu apa? Minggu bahasa, buka bulan bahasa. Minta buka mata-mata tu Akta Bahasa Kebangsaan diwujudkan. Minta buka mata depan Dewan Bahasa dan Pustaka. Mak tu mahkamah menggunakan bahasa Melayu sopan. Slogan bahasa jiwa bangsa. Okey, tengok soalan B. Jelaskan tentang dasar-dasar berikut. Satu Roma, dasar kebudayaan kebangsaan. Ya, dasar kebudayaan kebangsaan dulu. Jadi seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Pembukanya dasar kebudayaan kebangsaan lahir daripada, ingatlah, bila disebut dasar kebudayaan kebangsaan, ejaan kebudayaan bermula daripada huruf K. Jadi dia lahir daripada Kongres Kebudayaan Kebangsaan, anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tengok, ianya bertujuan untuk menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia. Objektif dasar kebudayaan kebangsaan ialah mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan dan memupuk atau memelihara kepribadian kebangsaan. Ada lagi tak? Ada. Apa lagi? Prinsip dasar kebudayaan kebangsaan ialah, apa formula prinsip? Asal tulang Ahmad wayar. Iaitu kebudayaan rantau asal Melayu ataupun kebudayaan yang berasal dari Kepulauan Melayu sebagai tunjang. Kemudiannya Ahmad tu apa? Agama Islam sebagai unsur terpenting. Wayar tu apa? Wajar. Apa yang wajar? Kebudayaan lain yang wajar diterima. Okey, tengok. B2 Roman. Dia tanya sukan untuk perpaduan. Sukan untuk perpaduan ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Suka kulum M&M semua. Suka kulum coklat apa? Coklat M&M. Semua sekali. Jadi soalan esei seperti biasa wajib ada pembukanya. Sukan untuk perpaduan ialah sukan dibuka kepada pelbagai kaum. Penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua, co-curriculum diwujudkan di semua sekolah untuk pelbagai kaum. Lepas ketiga, majlis sukan sekolah-sekolah ditubuhkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Lepas keempat, semua diwujudkan 2 tahun sekali. Okey, last sekali tengok soalan C. Mengapakah perpaduan kaum perlu dipelihara dan diperkasakan dari semasa ke semasa? Apa kehendak soalan? Mengapakah dulu? Mengapakah merujuk pada sebab. Sebab perpaduan kaum perlu dipelihara dan diperkasakan. Okey, soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Pembukanya, sebab perpaduan kaum perlu dipelihara dan diperkasakan dari semasa ke semasa ialah memastikan keamanan negara berkekalan. Cara bermasuk huraian, cikgu ajar guna cara apa? Guna perkataan hal ini. Ingat huraian bermula dengan perkataan hal ini. Hal ini dapat mengelakkan pergaduhan atau peperangan antara kaum. Lepas masuk huraian, bermasuk contoh. Contoh bermula daripada perkataan contohnya. Contohnya peristiwa 13 Mei 1969 iaitu rusuhan antara kaum sehingga ramai yang terkorban. Last sekali, lepas masuk huraian, bermasuk contoh. Last sekali, kesan. Kesan bermula perkataan kesannya. Kesannya melalui perpaduan antara kaum dapat mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan rakyat. Jadi cikgu nak ulang balik. Untuk soalan kebat ni ada 4 perkara yang pelajar perlu tulis. Yang pertama adalah isi. Yang kedua huraian. Huraian yang cikgu ajar menggunakan perkataan hal ini. Yang ketiga contoh bermula daripada perkataan contohnya. Dan yang keempat kesan bermula daripada perkataan kesannya. Okey, kemudiannya penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi sebab kedua ialah dapat membangkitkan semangat patriotik atau cinta pada negara dalam kalangan rakyat. Isinya cinta pada negara. Huraiannya, hal ini dapat mewujudkan semangat ingin berkorban untuk negara. Contohnya, menentang pengganas di Lahad Datu. Last sekali kesannya, sebuah negara yang kekal berdaulat dapat diwujudkan. Okey, lepas sebab kedua, sebab ketiga ialah memastikan ekonomi negara terus berkembang.
Huraiannya, hal ini dapat menarik kedatangan pelabur asing ke dalam negara. Contohnya, syarikat pelaburan Honda dan Toyota yang membuka kilang di Kulim, Kedah. Last kali kesannya dapat membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk soalan kebat yang terakhir ni selalunya markahnya 8 markah. Kalau 8 markah setakat 2 isi pun dah cukup. Di sini sengaja cikgu bagi sampai 3 isi supaya pelajar mempunyai kepelbagaian jawapan. Agar dalam peperiksaan nanti pelajar bila ada banyak jawapan, pelajar akan ingat salah satu jawapan dan juga huraian. Ingatlah dalam sejarah digalakkan menjadi galak untuk apa? Untuk bagi jawapan lebih. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sebelum cikgu nak mengakhiri kelas pada hari ini, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.